Hello, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel saya. So, hari ni kita nak continue apa yang kita dah belajar pada video yang lepas. So, what is doping process? Jadi, maksud ataupun proses doping adalah suatu proses di mana kita memasukkan atau menambahkan impurities ke dalam pure semiconductor. Dengan kata lain, ini adalah untuk meningkatkan electricity conductivity-nya. Dan hasil daripada proses ini kita akan dapat dua jenis semiconductor iaitu N-type dan P-type. Sesuatu hasil semiconductor N-type atau P-type bergantung kepada jenis impurities. Jika kita menambahkan impurities atau atom jenis trivalent iaitu atom yang mempunyai 3 elektron valence, maka kita akan menghasilkan P-type semiconductor. Begitulah sebaliknya, jika kita menambahkan atom jenis pentavalent ke dalam pure semiconductor, maka kita menghasilkan N-type semiconductor. Jadi untuk menghasilkan N-type semiconductor, kita perlu menambahkan pentavalent atom ke dalam sesuatu pure semiconductor. Sebagai contoh, kita menambahkan arsenik ke dalam atom silikon. Manakala P-type semiconductor pula terhasil dengan menambahkan trivalent atom ke dalam pure semiconductor. Contohnya, kita menambahkan gallium kepada atom silikon. Okey, jom kita belajar apa pula maksud PN junction. P dan N pada perkataan PN junction merujuk kepada jenis semiconductor yang kita gabungkan iaitu P-type dan juga N-type. Jika kita menyambungkan P-type dan N-type semiconductor, maka kawasan sambungan yang menemukan P-type dan N-type semiconductor tersebut akan membentuk suatu junction atau simpang. Seperti video yang lepas, saya dah tunjukkan majority charge carrier untuk P-type adalah hole dan majority charge carrier untuk N-type adalah elektron. Pada bahagian simpang atau junction, elektron daripada N-type bergerak menuju ke arah P-type semiconductor untuk bergabung dengan hole. Dan begitulah sebaliknya, hole daripada P-type semiconductor bergerak ke arah N-type semiconductor untuk bergabung dengan elektron. Hasil daripada pergerakan elektron dan hole sebentar tadi membentuk satu kawasan yang dipanggil sebagai depletion layer atau depletion region. Di kawasan depletion layer ini didapati tiada sebarang hole atau elektron yang wujud. Dan disebabkan depletion region ini tidak terdapat sebarang elektron atau hole, maka kawasan ini dikenali sebagai kawasan yang neutral. Selepas pergerakan elektron dan hole yang berlaku tadi, kita dapati bahawa kawasan N-type telah menghasilkan positif ion dan kawasan P-type menghasilkan negatif ion, dan ini akan mewujudkan suatu potential difference di antara kawasan P-type dan N-type semiconductor. Ini yang kita kenali sebagai junction voltage atau voltan simpang. Kesan daripada junction voltage atau voltan simpang adalah untuk mengelakkan daripada charge carrier iaitu merujuk kepada hole dan juga elektron from drifting across the junction untuk melebihi kawasan simpang tersebut. Pure semiconductor sebagai contohnya germanium mempunyai nilai 0.1 volt sebagai junction voltage-nya dan silikon 0.6 volt sebagai junction voltage-nya. Kesimpulannya, untuk sesebuah arus elektrik melalui atau flow di dalam suatu diode, nilai voltan yang kita kenakan perlulah melebihi nilai voltan simpang atau junction voltage sesuatu semiconductor itu.
Jadi seperti yang anda tahu, sebenarnya video kali ini anda belajar tentang diod. Diod adalah salah satu semiconductor device yang paling ringkas. Dan diod dihasilkan hasil daripada gabungan P-type dan juga N-type semiconductor. Apakah fungsi sesuatu diod? Diod mempunyai fungsi iaitu only allows current to flow in one direction only. Hanya membenarkan arus untuk melaluinya dalam satu arah sahaja. Jadi berikut adalah simbol untuk diod. Dan diod mempunyai dua terminal, iaitu terminal positif yang dikenali sebagai anode dan juga terminal negatif yang dikenali sebagai kathod. Ada dua cara sambungan sesuatu diod. Kita tengok circuit A dulu. Di dalam circuit A, positif terminal bateri disambungkan kepada anode kepunyaan diod. Manakala terminal negatif bateri disambungkan kepada terminal negatif diod. Jenis sambungan seperti circuit A menyebabkan bulb bernyala dan jenis sambungan seperti ini dipanggil sebagai forward bias. Suatu sambungan forward bias membenarkan arus melalui diod tersebut dan menyebabkan alat elektrik berfungsi. Dalam kes ini, lampu bernyala. Di dalam circuit B pula, negatif terminal bateri disambungkan kepada positif terminal diod dan terminal positif bateri disambungkan kepada terminal negatif diod. Ini menyebabkan lampu tidak menyala. Dan sambungan seperti ini dikenali sebagai reverse bias. Di dalam sesuatu sambungan reverse bias, arus tidak akan dapat mengalir melalui diod tersebut dan menyebabkan lampu tidak dapat bernyala. Jadi kesimpulannya, apakah maksud forward bias? Forward bias adalah apabila kita menyambungkan P-type diod kepada terminal positif kepunyaan bateri dan menyambungkan bahagian N-type kepada terminal negatif sesebuah bateri. Sambungan jenis ini menyebabkan arus dapat mengalir melalui diod tersebut dan menyebabkan lampu menyala. Di dalam sesuatu sambungan forward bias, nilai voltan sel melebihi nilai voltan simpang. Ini menyebabkan depletion layer menjadi sempit atau nipis. Kesan daripada itu, nilai rintangan diod telah berkurang dan menyebabkan nilai arus yang banyak dapat melaluinya. Sambungan seperti ini menyebabkan hole daripada P-type semiconductor dan elektron daripada N-type semiconductor dapat cross over the junction atau melintasi simpang tersebut. Seterusnya membenarkan arus melaluinya dan menyebabkan lampu menyala. Sambungan diod jenis kedua dikenali sebagai reverse bias. Di dalam sambungan jenis reverse bias, N-type semiconductor disambungkan kepada positif terminal dan P-type semiconductor digabungkan atau disambungkan dengan negatif terminal sesuatu bateri atau sel kering. Di dalam sambungan jenis ini, elektron daripada N-type semiconductor ditarik menjauhi simpang. Begitu juga dengan hole juga ditarik menjauhi simpang. Ini menyebabkan depletion layer menjadi tebal, arus tidak dapat melalui diod dan lampu tidak menyala.
Okey, katakanlah semikonduktor di sebelah kanan ini adalah N-type dan semikonduktor di sebelah kiri ini adalah P-type. Majority charge carrier untuk N-type adalah elektron dan majority charge carrier untuk P-type adalah hole. Elektron adalah bercas negatif, maka ia sentiasa tertarik ke positif terminal dan akan menjauhi kawasan depletion region. Begitu juga dengan hole. Hole bercas positif dan sentiasa tertarik ke negatif terminal dan sekali lagi menjauhi kawasan depletion region. Dan apabila elektron tertarik ke positif terminal dan hole tertarik ke negatif terminal, maka ini akan menyebabkan depletion layer menjadi tebal dan rintangan depletion layer menjadi tinggi. Ini berbeza dengan forward bias. Dalam forward bias, depletion layer menjadi narrow menyebabkan rintangannya menjadi rendah. Sambungan jenis ini menyebabkan rintangan diod bertambah, maka menyebabkan diod ini hanya membenarkan arus yang kecil sahaja melaluinya. Dan apabila beza keupayaan milik depletion region sama dengan voltan bateri, maka nilai arus akan menjadi sifar dan menyebabkan lampu tidak bernyala. Kesimpulannya, dalam sambungan forward bias, arus dapat melalui diod dan lampu bernyala. Sebaliknya, untuk sambungan reverse bias, arus tidak dapat mengalir melalui diod dan menyebabkan lampu tidak bernyala. Itu sahaja perkongsian untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.